makan tak cukup, dia sanggup duduk barisan depan, perjuangkan agama Allah dalam keadaan dia lil fuqara, dia layak menerima sedekah sama dengan fakir miskin, tapi kerja buat dia duduk barisan depan memperjuangkan Islam tak merongot. Hampa boleh berjuang macam tu? Makan tak cukup, timai apa pun tak ada apa, tak ada apa lah. Lepas Sayyidina Ali pergi market, dia patah balik. Dia pergi market, pergi pasar, dia patah balik. Dia kata, ya Fatimah, hang duk kepunan nak makan benda tu, aku dah bagi dekat orang miskin. Dia kata, Alhamdulillah. Melompat Fatimah seronok. Wahai Fatimah, kenapa engkau seronok? Aku bangga dapat abang macam ni. Hampa boleh dapat bini macam tu? Hampa lambat hantar nasi pun dia boleh naik angin, aku tahu lah. Kena buat. Muslimat, saya minta sama juga. Orang lelaki pun sama. Sila kembali kepada Islam yang sebenar. Kemudian, PAS pun juga. PAS itu adalah perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh manusia biasa. Jangan duk mengharap benda-benda yang dahsyat-dahsyat nak berlaku. Pamer kadang umur 78, kadang usup ke Sungai Aceh, kerja apa gaji pun 820. Kita duk fikir nak buat bangunan 80 tingkat. Padan dengan orang lah. Jangan kita duduk cemoh. Kita duduk. Takat mana yang boleh, kita buat. Takat mana ada kemampuan, kita buat. Tapi kena bersungguh-sungguh. Uhsiru fi sabilillah. Rasulullah ada duit sikit, tapi dia uhsiru fi sabilillah. Ni dah lah tak ada satu macam. Yang tu perangai macam putih asa. Putih asa itu kata Allah adalah layak untuk orang kafir saja. Cucikanlah hati kamu supaya kamu rajin untuk memperjuangkan Islam sebenar-benarnya. PAS itu adalah perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh manusia biasa, seperti mana Allah telah izinkan manusia sebelumnya. Sebelum PAS ada lagi perjuangan Islam lain. Samalah juga. Kadang-kadang mereka tak berjaya, ada masalah apa semua. Apakah? Tadi Allah tanya dalam ayat Quran ni. Ni aku tanya pula. Apakah sekiranya PAS dihalang berjuang atau kalah teruk dan ramai manusia di Malaysia tak suka kepada PAS, adakah kamu akan tinggalkan PAS? Dia lebih kurang ayat tu. Macam tadi lah. Taranum Arab dengan Taranum Deep Purple. Adakah kamu akan tinggalkan PAS berkubur begitu saja? Hampa kalau ada hati macam ni, sahabat betul, aku takut hampa tak bau syurga Allah SWT. Lari perjuangan, kamu akan murtad. Lari perjuangan, Allah akan benci pada kamu. Kamu kena teruskan. Tak boleh ghostan dia. Ingat, PAS adalah parti Allah. Bebal, merajuk, malas, bacul, penghinaan kamu terhadap PAS itu adalah sia-sia belaka. Ingat, kerja bebal apa semua ini tidaklah merugikan Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah akan memberi syurga, pahala, kemenangan kepada siapa yang bersyukur dan sabar, berdiri di atas garis panduan perjuangan Islam yang sebenar, dan mahu Islam itu didaulatkan, ditegakkan di negara Malaysia ini dan dunia amnya. Tuan-tuan kena macam tu. Ingat tuan-tuan, buat sungguh-sungguh pihak mati pun tak apa. Falladzina hajaru. Ni ayat Quran, hampa nak masuk syurga, tapi perangai ahli syurga tak ada. Falladzina hajaru, kena sanggup berhijrah untuk, kita tengok ayat di tafsir satu ulama tu. Aku kalau tafsir yang di kok lain ke, kok lain bukan silap. Falladzina hajaru, kita tengok apa ayat. Fastajaba lahum. Ayat ni hampa duk baca selalu. Kita tengok. Maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan sia-sia amalan orang yang beramal dari kalangan kamu. Sama ada lelaki atau perempuan, setengah kamu ada keturunan setengah. Maka orang-orang yang berhijrah, iaitu berhijrah untuk menyelamatkan agamanya, dia akan berlaku dalam macam-macam keadaan. Ada orang berhijrah macam ni, ada orang berhijrah cara Rasulullah. Dia macam-macam cara berhijrah akan berlaku. Dan orang yang diusir keluar dari tempat tinggal. Hampa duduk Sungai Aceh, hampa berjuang Islam, dia pakat satu Sungai Aceh, buang hampa. Bakar markas ini dia panggil, kamu diusir keluar.
Tak mau tengok muka hangpa sini. Ustaz ni jangan duk panggil mai dah di Sungai Aceh. Macam akulah. Saya tak dibenarkan khutbah seluruh negeri Pulau Pinang. Aku ditegur semua tu. Raja pun ditegur. Raja kita nanti kata dia beramal syirik lagi. Saya kata begitu. Hang kata kena kata. Kita kena kata. Saya cerita bab-bab ni pula. Mereka yang diusir keluar daripada kampung halaman. Kita duduk dalam rumah pun kadang-kadang. Kita ada 5 anak dengan 1 lelaki kalau orang perempuan. Kerana semua dia tak suka. Mak ni raja beletik, solat ni apa ni semua. Dia begitu. Kadang bapa, anak dia tak suka. Dia macam tu. Kadang anak, mak dengan bapa ni tak suka. Faham tak? Kerana menegakkan undang-undang Quran. Beramal Quran dalam rumah. Maka dia akan wa ukhriju min diyarihim, dihalau keluar daripada kediaman dia. Kadang rumah, kampung, negeri. Dulu siapa kau dulu saya ingat lagi sikit dia tak mau kahwin dengan Raja Perak. Yang aku tahu lah dulu aku ahli muzik, dia cukup gantai punya sultan. Mati dah. Tik judi punya sultan tu. Macam tu. Tu pun hampa tengok dia jadi ketua agama negeri. Hampa tengok tak merepek kan di Malaysia punya agama. Seorang penjudi, seorang penzina, seorang peminum arak, dia boleh jadi ketua agama negara mu ada. Kadang-kadang ketua agama negeri. Macam Sultan Johor dulu. Sama manusia yang sesat, yang beramal dengan kesesatan, dia bagi jadi ketua agama negara. Apa yang takut dia diam-diam? Nak tangkap aku dulu. Hampa ingat senang nak masuk syurga. Aku minta satu, aku cakap jangan riak sudah. Aku mau aku jadi macam Habib An-Najjar. Hampa duk baca Yasin, tapi hampa tak ikut perangai dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia boleh pergi daripada orang ramai satu negara tu. Dia kata kena ikut Nabi-Nabi ni. Ini jalan betul. Mereka duk seru ni. Mereka tak mau apa-apa imbuhan. Tak bagi duit pun dia mai kat Sungai Aceh. Dia boleh cakapnya. Contohlah. Mereka tangkap dia. Mereka jijak terkeluar tali perut. Hampa duk baca selaluan. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamu. Ya Allah. Aku mau tempat tu ya Allah. Kita mau tempat tu. Kita mau semua Sungai Aceh. Semua ada perangai macam tu. Berani mati. Berani dijijak macam tu. Kalau Najib kata, Sungai Aceh semua tangkap. Kita potong perut macam tu. Teruskan. Tu perangai siapa tu pula? Itulah perangai ahli-ahli sihir Fir'aun. Apabila ahli-ahli sihir Fir'aun tengok Nabi Musa AS. Dia baling tongkat, dia jadi ulang. Dia tengok, dia sujud kepada Allah. Dia kata, aku beriman dengan aku beriman dengan Tuhan Musa. Sekalian seru pemerintah sekalian alam. Firaun kata, aku tak bagi lampu hijau lagi, aku tak bagi kebenaran. Hang boleh sokong Musa. Aku akan potong tangan hang satu, aku akan potong kaki hang. Mana tinggal satu tangan, satu kaki lah. Dia potong selang macam tu. Aku akan cucuk kamu dengan tombak. Aku akan jolok di pokok kurma. Macam ni pokok apa ni? Macam ni lebih kurang pokok kurma lah. Pokok apa ni? Dia tinggi tu, jolok bagi tergantung-gantung tu. Kaki tak ada satu, tangan tak ada satu. Tonton balik pergi renung ayat ni. Balik buka sejarah Musa. Tonton ada ke hati berani macam tu? Tonton fikir kita ni boleh masuk ke syurga Allah? Saya tak tahulah boleh. Hampa ingat senang ke duduk dalam kubur. Malaikat dia panggil kita. Lepas tu pergi pula di akhirat. Duduk pada mahsyar 25,000 tahun. Sehari di sana sama dengan 1,000 tahun dunia. Tuan-tuan, balik kita renung, kita fikir. Saya dah buat kajian. Tidak ada jalan lain. Kita mesti kena berjuang bersungguh-sungguh. Walaupun kita akan miskin. Walaupun kita akan mati. Walaupun kita akan letih. Walaupun kita akan susah. Dan benda ini tolonglah. Kita bagilah dekat PAS Sungai Aceh. Tuan-tuan pasal duduk sini bagi. Buat kerja sungguh-sungguh. Bagi satu kampung faham Islam. Bagi semua orang suka Islam. Korban kalau ada harta benda bagilah. Dan lantiklah AJK bagus sikit. Sani lantik dia pun sendiri tak faham macam mana dia berjuang. Mai yang bawah merongot. Kadang-kadang bukan. Hampa pun jangan duk salah hampa punya AJK. Kan depa pun tak apa faham. Aku tahulah apa punya AJK. Kadang-kadang depa sendiri tak apa tahu nak Islam tu nak pergi kok mana. Kok mana nak bawa orang kampung pergi semua. Bukan aku hina hampa Sungai Aceh. Aku tak hina. Kita mau, semua mau. Yang penting sekarang mau tak betul-betul cara Islam. Pasti kita nak mati. Kita ingat. Saya dah beritahu tadi. Lagi 20 tahun. Kalau saya mai lagi, Allah panjangkan umur saya untuk nak bagi saya tengok apa yang saya cakap. Lagi 20 tahun, saya ingat 80 ke 90% kamu yang ada depan saya akan mati.
Dan kamu akan duduk dalam kubur. Anak kamu tak peduli kat kamu. Kerana kamu pun dulu tak peduli pada Islam. Anak kamu akan tengok Raja Lawak. Masa tu hadiah Raja Lawak mungkin 80 juta. Dia akan duduk, hang rasa duduk dalam tu. Sebab tu tuan-tuan, kuatlah kita berjuang. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Mereka yang diusir keluar dari tempat tinggal dan juga disakiti dengan berbagai-bagai gangguan. Tak payah saya hurai benar ni. Dalam buku tabligh hangpa baca pun ada. Bagaimana sahabat apa tu nama dia tu? Bilal. Dia pergi ikat dengan unta, dia pergi heret ke atas je nak. Hampa fikir, hampa heret setengah kilometer, terkeluar kulit-kulit. Bilal kena. Hampa kena apa? Kita kena apa? Aku ustaz kena apa? Teruk lagu ni saja. Kata tadi nak main dengan basikal. Kalau aku tak main, cukup tak ada guna aku. Munafik. Kapiak dalam sengap. Kena main dengan basikal. Main cerita tentang Islam. Dia kena ada semangat macam tu tuan-tuan. Oi, jom nak main. Kadang-kadang, saya kenderaan tak ada. Dua-dua kenderaan rosak. Saya batalkan ceramah. Main, naik bas. Main. Kalau kuat lagi iman, jalan kaki daripada Pulau Pinang. Main sini. Main. Sampaikan Islam. Tuan-tuan kena ada tahap macam ni tuan-tuan. Baru boleh naik. Kau duk main tahap lama, duk gitu. Tak ada makan, tak apa nak main. Jangan tuan-tuan. Tolonglah berjuang Islam. Kita nak mati tuan-tuan. Kita nak mati, berjuang elok. Mereka yang disakiti setiap masa. Lepas itu, kerana menjalankan agama aku. Dan mereka yang sanggup berperang untuk mempertahankan Islam. Tuan-tuan. Tuan-tuan ingat pasnya. Tuan-tuan, lah ni kita kena sanggup pelekat poster. Kita kena sanggup kerja meja panas apa pilihan raya. Lepas tu duduk apa semua. Bukan takat tu Islam. Yang tu pasal kita pilih pilihan raya untuk menang. Kalau perlu kita kena berperang, kita kena berperang tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk rasa takut. Tak usah duk takutlah kat Najib tu. Najib dia ada polis ya. Polis apa askar. Senjata sama dengan kita juga. Bukan ada apa. Last sekali pukul kita tu pun kita jumpa kita. Polis-polis. Hampa pun ingat. Hampa pun akan mati. Mereka pun saya tahu lah. Saya mengajak balai. Mereka pun banyak yang mau Islam. Tapi dia tak tahu nak kata apa. Tapi tak boleh. Dalam Islam dia macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kuasa. Kerja di bawah pemerintah yang zalim. Kemudian tuan-tuan taat kepada dia buat. Tuan-tuan akan mati masuk neraka. Macam Fir'aun. Pengikut-pengikut Fir'aun ada ayat Quran. Dia sebut dengan jelas dan terang. Pengikut-pengikut Fir'aun akan merongot kepada Fir'aun. Kerana dia ada silap cari pemimpin. Dia terikut, maka dia duduk dalam neraka sama Fir'aun. Di sini pun serupa. Siapa yang duduk dan memberi ketaatan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim dan melakukan kezaliman, jangan ingat kamu boleh lepas di akhirat. Kamu akan termasuk dalam golongan itu juga. Yang ni ayat Quran. Kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita nak mati. Ingat. Mereka sanggup berperang dan sanggup terbunuh, gugur syahid dalam perang. Ayat Quran tuan-tuan, ayat 195 Suratul Imran. Sesungguhnya orang yang ada macam ni, tengok ni Allah janji. Apalah dengan dunia cabuk ni kita duk terasa. Apalah dengan takut tangkap kalau gantung ke sembelih, lama mana sakit. Banding dengan kita duduk dalam api neraka beribu-ribu tahun. Ada kita akan duduk berjuta tahun dalam api. Tembaga dia masak, cayang dia tuang. Habis, handsome pun habis, comel pun habis orang perempuan. Faham tak? Tak ada apa, gempang aja dunia ni. Selagak kekayaan, hiasan kamu di dunia semua ni bohong. Orang yang macam ni Allah bagi janji. Allah kata aku akan hapuskan semua dosa-dosa mereka. Sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mana mengalir sungai di bawahnya sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Dan balasan dari Allah sajalah yang terbaik. Bukan balasan daripada Najib takat 500 2 kali. Lagi sekali tak tahu berapa dia nak bagi. Jangan duk heran. Dia bagi, ambil. Tuan-tuan, tapi jangan jatuh cinta kepada 500. Hei Najib, hang tak mau bagi pun aku tak heran. Aku sanggup makan nasi saja. Aku tetap dengan PAS. Aku akan berjuang. Walaupun sampai tak makan 2-3 hari, aku tetap sayang cintakan PAS. Kerana PAS adalah undang-undang Islam. PAS memakai hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kena ada macam tu tuan-tuan. Tak mau ni semua. Bukan kita tak mau pangkat. Pangkat penting. Kerajaan kita mau penting.
Tapi kalau nak dapat kerajaan, kita terpaksa kena menggadai maruah, kena kita rosakkan undang-undang Allah. Jangan tuan-tuan. Susahlah pergi macam mana. Kita pertahankan Islam, kita kena macam tu. Kita lihat lagi sifat-sifat perangai macam mana mereka berjuang. Tuan-tuan lihat, alladzina yadhkuru, amalan mereka secara diam-diam, orang yang berjuang Islam ni. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Salah satu perangai dia. Dia ada banyak perangai. Nak baca tak cukup. Baca banyak pun bukan amal sangat, saya tahu. Dengar ustaz ni nak kata apa-apa semua. Ingat, jangan jadi macam Yahudi. Sami'na asaina. Mai dengar tapi tak mau amal. Dia kena sami'na wa ata'na. Dua orang akan pergi dekat Rasulullah. Satu orang dia pergi jumpa Rasulullah, dia nak dengar wahyu tapi dia tak mau amal. Itu dia panggil munafik. Munafik ni mana dia teruk pada kafir ni. Dia mati, dia akan duduk di bawah alas api neraka. Lagi satu, sami'na wa ata'na. Dia pergi kat Muhammad, kamu kalau belajar bahasa Arab, ata'na ni merepeknya bahasa. Aku kata kat bahasa Quran merepek, memang merepek lah. Ata'na dia past tense. Dia al-fi'lul madhi. Dia tu baru main dengar dekat Rasulullah. Tapi Allah kata dia ada amal. Ni apa Tuhan cakap bahasa silap? Bukan. Ini satu penghormatan Allah kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Penghormatan Allah kepada ahli-ahli Badar. Sampai Allah kata dekat ahli Badar, wahai ahli Badar, hang buat dosa banyak mana pun, nescaya aku akan ampun. Allah dah mai tahap tu. Allah dah bagi penghormatan sampai tahap tu. Buat dosa banyak pun Allah nak ampun dosa mereka. Kita kena macam tu tuan-tuan Sungai Aceh. Buat sampai letih macam mana pun kita buat sungguh-sungguh. Biar nampak lekeh tak ada duit, kita buat cara tak ada duit. Kalau markas cara tak ada duit, kita buat cara tak ada duit. Tapi kena rajin, kena buat. Letakkan Quran di atas. Kita letakkan undang-undang Allah di atas. Pita mana pas, hampir tak pekan pun pas. Kami mau pas. Pas yang terbaik. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, sila sayang PAS macam Quran juga. Sayang kerana PAS membawakan Quran. Tuan-tuan, buat bagi PAS tu orang nampak macam Quran. Apa yang ada kat Quran, ada kepada PAS. Akhlak Quran, ada dekat akhlak PAS. Akhlak PAS sama dengan akhlak Quran. InsyaAllah tuan-tuan akan boleh sampai perjuangan tu. Yang penting tu buat benda-benda asal pun buatlah. Ni saya cakap dah terlebih tinggi. Asas-asas pemahaman Quran tu kena buat. Budak-budak kampung ni kecil-kecil ajak Quran dipasti semua. Masuk 7 tahun tu ajak pemahaman Quran. Hafallah sikit-sikit perkataan dia supaya dia faham Quran dan ajar mereka beramal. Ni hang bercanggah dengan surah Ar-Rahman, ayat-ayat berapa. Hang bercanggah dengan surah ni supaya satu kampung ni semua mahir Quran. Satu kampung semua faham Quran. Satu kampung boleh tahu silap ke betul Quran tu kena tahu. Silap amalan tahu. Tapi dalam kamu buat lagu tu akan datang benda-benda merepek yang masuk dalam tu yang dikepalai oleh syaitan laknatullah alaih. Dia akan demai, dia akan cuba untuk mengacau kita. Kenapa tuan-tuan? Dunia ni dulu tak ada siapa. Yang ada, yang kita sedar-sedar, jin ada, malaikat ada, Allah ada. Kemudian bila Allah cipta manusia yang nama Adam alaihissalam, tuan kita. Allahumma salli ala Adam wa Hawa. Ya Allah, engkau sejahteralah atas Adam dan Hawa, tuk kami ya Allah. Kemudian bila dia buat tu, mula-mula kianat apabila Allah suruh semua malaikat termasuk jin. Jin tu nak yang kata iblis tu, dia dulu dia memang jin. Tapi dia punya ibadat terlampau kuat. Ada riwayat mengatakan sampai 80,000 tahun. Dia ni kuat ibadat. Bila Allah sujud, maka datanglah busuk perut dia. Dia main dengki. Hasad dengki pun main. 3 benda dia hasad dengki syaitan ni. Pertama, aku lahir dulu. Dia hidup beribu-ribu tahun awal pada Adam. Baru Allah buat Adam. Lepas tu dia tak, aku duduk lama dah ni. Aku orang awal mana boleh lantik dia jadi high class, tinggi sikit darjat. Aku kena hormat dia. Nampak? Kalau hampa Sungai Aceh dah gitu, kami asal orang Sungai Aceh. Ni baru main pindah ni sini. Kenapa hormat lebih orang luar? Kenapa lantik orang luar jadi ketua?
Aku pindah-pindah saja yang nanti aku di ketua cawangan. Aku pula derah pula. Banyak ahli-ahli kita tidak tahu baca Quran. Aku dites, mai sini. Baca walaqad. Ni mai kelas mai sini. Duk mai gitu. Ni macam mana? Tes semua. Tahu baca Quran. Okey, tiap-tiap hari Sabtu dengar tafsir, duduk. Tafsir 4 jam ke 8 jam. Alah, duduk rumah mengarut tengok TV. Simbang orang mobile sini. Mai semua. Dulu masa saya pegang kawasan dulu, kami kuliah muslimat, kami kena jaga anak-anak. Di luar kami bawa main. Muslimat cukup melampau, duduk, relax, makan, kami masak di luar best-best. Muslimat senang ya, hampa layan betul-betul, persenangkan. Layan dia buat macam bidadari. Dia mesti ikut. Cakap betul. Hampa bertanyalah bini aku. Aku dia bagi phone number, hampa telefon tengok. Macam mana? Apa kerja tak payah buat? Turun baju-baju, sehari selai. Semua kena basuh. Kemarin aku basuh dolai. Tak ada apa nak buat. Dia duduk lu gitu lah. Dia pun kata, "Alamak, apa ni ustaz ni jaga bini?" Aku kata, "Memang aku tak mau bagi dia langsung buat kerja. Biar bagi senang, biar aku mati." Biar dia kata, "Alamak." Biar dia pergi tangkap siapa satu lagi, baru dia tahu. "Alamak, susah. Dia kenal kalau mama dia canai, dia kena uli tepung." Baru dia tahu. Kita sahabat tuan-tuan, saya pesan kepada kamu ni muslimin, tolong jaga isteri-isteri kamu macam bidadari ataupun macam berlian yang duduk dalam tempat simpan berlian. Jangan calarkan dia. Tak ada. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh nak buat macam mana kan? Mungkin susah ke masalah dia. Macam tu lah. Ni kadang-kadang tangga terkeluar. Dia hammer pun tak ada. Dia pegang. Saya bisa tengok kadang pegang kapak, duk paku. Laki yang mana? Tak tahu dia pitang mana tu semua. Dia pakai kapak ripkir tangga punya, tak ada guna punya laki. Dia cakap betul. Pasal apa laki tu tak faham Islam? Isteri kita kena persenangkan macam bidadari, kena jaga mereka betul-betul. Baru boleh naik. Kalau hampa tak jaga mereka, hampa tahu dia, pasal Nabi kata, kesejahteraan hidup atas dunia, isteri yang solehah. Kalau mereka tak solehah, kacau, pai pun boleh hancur, hampa main ke? Lepas tu, kenderaan yang selesa. Yang tu mereka punya kerja, solehah. Kenderaan yang selesa, mereka nak jadi foreman ke? Hampa kena buat kilang kenderaan. Dengan apa pun tak tahu. Proton pun import lagi enjin. Kapal selam pun import. Semua import. Kita punya tahap orang Islam di Malaysia. Apa pun tak tahu. Lepas tu Nabi kata, rumah yang besar. Rumah pun tak tahu buat, hampir di Penang. Dahsyat-dahsyat punya bangunan. Tan Eng Hong Construction. Ada Ustaz Sahul Hamid Construction. Rumah dia buat 4,000 biji. Bagi murah-murah harga. Ada Ustaz Nasruddin. Ada construction boleh buat. Itu adalah sanan Rasulullah. Sepatut ustaz-ustaz di Malaysia ni kena macam tu. Dia kena sambut ni saranan-saranan yang duk menyusahkan rakyat, yang duk menyusah orang Islam. Satu ustaz dia mau ada 4,000 apa construction dia buat semua. Mai satu janda susah, dia kata macam ni. Boleh. Allah saya tak boleh bayar 36,000. Tak apa macam ni. Bayar sebulan 50. 36,000 tak bayar 50 tak boleh. Kerja guard pun boleh apa. 4 biji rumah boleh ambil kalau ni. Jadi kekuatan tu kena ada. Kita orang lelaki, saya habaq lah dalam kajian saya, kebanyakan orang-orang lelaki sekarang tak cukup jantan lah dalam segi kerajinan untuk nak berdiri sebagai pejuang. Tak cukup. Malas pejuang. Kadang-kadang tidur rumah pun, hang dengar korok-kerang. Hampir tengok kat belakang tu pun ada kucing ke apa. Hang mangkitlah hang jantan. Bagi tu mak mek hang tidur dengan selesa. Dia pagi dah masak, dah basuh baju. Tu pun dia tolong hang dah tahu. Dia pun boleh suruh dia pergi tutup belakang pula. Dia duduk tepi kat mana Alok Yui pula dengan hutan. Punya taraguna punya lelaki. Tak cakap betul. Ni kita cakap pasal Islam. Aku marah ni bukan aku nak masuk belah muslimat. Aku dah meluat dah tengok bila Islam tak boleh naik angkara daripada muslimin yang jenis macam ni. Dia tak faham Islam, dia pakai agama Hindu. Hampa tahu agama Hindu macam mana? Perempuan dia letak kelas nombor 2. Itu Hindu. Abang-abang buka kitab Vida yang sesat, awak tengok macam tu. Depa perempuan ni dia macam satu darjat rendah. Dia kena hormat abang dia macam Tuhan sikit. Faham tak? Dia macam tu. Tolong jangan macam tu. Macam mana kita nak bangun macam ni? Senang saja. Jaga muslimat baik-baik. Macam tu. Kuat kerja, jaga apa semua, buat semua program. InsyaAllah pas cawangan Sungai Aceh ni ataupun kawasan Limun Tebal ni akan maju. Kita lihat syaitan dia geram lagi satu. Pasal apa? Dia orang lama. Tak tahu Allah buat Adam tu dia geram, dia busuk perut. Dia orang lama. Lepas tu suruh sujud pula, suruh hormat, beri penghormatan dekat Adam tu dia marah. Kedua dia geram pasal apa?
Syaitan dia ibadat lama. Dia sembah Tuhan dalam riwayat kata 80,000 tahun. Kamcing dengan Tuhan. Ya Allah, dia doa. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tak tahu main dia ni dengan cakap untuk Allah pandai. Allah suruh. Dia tak fikir Tuhan punya arahan. Dia duduk kira, aku punya standard. Benda ni berlaku zaman Nabi Abdullah ibn Ubay. Dia sahabat Nabi yang kuat beribadah. Macam syaitan juga. Tapi lah jadi kafir. Kerana busuk perut dekat Nabi. Kerana bila Nabi pindah pergi kampung sana, dia punya kewibawaan tercemar. Maka dia jadi kafir. Dia buat macam-macam fitnah kepada Nabi. Kerana hati busuk tu dah bermula. Okey. Lepas tu ketiga ambil syaitan yang busuk perut. Dia kata aku buat pada api. Dia tu buat pada tanah. Dia duk kira yang tu. Macam kita lah kadang. Aku ni ada benih raja dia kata. Tu semua jenis syaitan lah. Aku Said lah. Hang Melayu biasa ni. Hidung aku tajam sikit. Dia tak tahu mungkin keling kot. Tuan dia tak tahu. Dia abad tajam. Aku ni darjat wali-wali. Tok aku semua darjat wali. Kami ada keturunan Nabi. Kami ni bukan mamak tau. Banyak orang kata mamak. Bukan. Orang tak tahu. Kami ni Bengali. Saya di Penang tu saya bisa jumpa ada kaki macam tu. Dia kalau macam clean sikit. Kalau dia kata Bengali dia rasa macam maruh dia terbela. Dia kata ni apa ni. Bengali pun tak guna. Clean pun tak guna. Yang penting takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada setengah orang tahu ni kami tok kami semua orang alim. Pondok apa ni. Pondok Langgak ni aku main hampa main Penang aku nak tunjuk. Bekas pondok tu Lokman tu. Apa satu kita main penceramah tu. Hak yang merapu lah ni kata dah okey sikit apa. Bok Lokman. Tu tok guru punya kenali apa boleh sesat macam lagi teruk macam dia di kapiak juga baru patah balik. Dia ada ilmu pun tahu tak? Boleh sesat. Oh sadu heran lah nak kenali ke apa ke, cucu Hadi ke, cucu Rasulullah apa keturunan Rasulullah ke. Dia boleh sesat. Anak Nabi Nuh pun sesat. Nabi Ibrahim bapak dia wholesaler. Wholesaler Melayu kata apa? Pemborong besar tokong. Bapa Nabi Ibrahim Khalilullah, orang apa ni, ketua tauhid dalam semua apa ni makhluk Allah. Tauhid dia kuat. Hampa tangkap dia, hampa cakap isi dia tinggal tulang pun dia tak goyang iman dia. Itu Nabi Ibrahim. Tu pun bapa dia kafir. Banyak nabi-nabi macam tu. Nabi Nuh AS anak kafir. Tak tahu heran semua, jangan duk bangga. Lepas tu kami ni keturunan kami dulu kaya. Lah ni dia kerja office boy. Ada. Dia nak bangga duit tak ada. Lagi ni cerita dulu. Hantar tu tanah belah situ sini sampai sana tu. Tok Wan aku lah, Tok Wan. Cek Tok Wan dia tik judi kuat. Saya tak tahu tau. Saya orang Penang cakap tu. Saya pure Penang dekat JT tu saya beranak. Saya Mamak Klim tu yang pertama cerita tak cerita tak ada masa. Saya tapi yang penting tak ada apa saya Tok Wan berlama Bugis. Ya turun belah Bugis tu tak elok sikit. Kalau tidak Maria Karin tu, tu adik-beradik ya. Maria Karin punya Tok Wan tu betul-betul Mamak Klim macam alah dengan payung-payung apa semua tu. Tok Mamak kami panggil dia apa? Tok Mamak Hasan Klim, dia tu saudara perasan dulu dalam TV tu. Dia punya tok nama Tok Mamak Hasan Klim. Mak dia nak tu, tapi kahwin dengan Jerman tu, tu ada sikit lah rupa tu pun tak cun betul. Hampa saya tak bisa tengok dia beradik. Aku tengok aku boleh nampak. Oh ni macam ni tok nak, tu macam tok macam ke tok nak. Tok mami yang muka. Aku nampak lah muka kembang Cina. Dia ada campur Cina sikit. Tok belah perempuan tu Cina. Dia macam tu. Jadi tuan-tuan, syaitan ni dia busuk perut pasal tiga ni. Satu dia pasal orang lama. Satu pasal dia khidmat lama. Aku duk khidmat kapal dia. Main lantik dia di ketua cawangan. Tu jenis busuk perut syaitan tu. Sambung mai. Kalau dia tu mai, dia tahu buat kerja, ambil dia di ketua cawangan. Macam mana? Nama dia Me'eh kata. Me'eh, hang ketua cawangan. Mai kita semua. Saya dulu ketua cawangan sini lah tak. Mai kita berganding bau. Kita mau Islam duduk di atas. Begitu. Faham tak? Kita macam tu. Dia tak kira lama ke, dia biasa buat kerja apa. Ni nanti mai. Ni nak abang, markan ni hantar macam mana kami mula-mula buat. Ingat senang boleh siap markan ni. Cukup banyak. Jenis orang Melayu jenis cukup banyak. Jenis macam ni Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang yang duk buat baik ni selalu dia punya pahala batal. Ni hampa perkara bukan betul. Hampa pergi akhirat satu pahala pun tak ada. Saya baca satu ayat, pegang ayat betul-betul, cek betul-betul, jangan bagi syaitan main kita benda ni. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Bila dah buat baik tu jangan terbawa dengan mengungkit-ungkit. Ingat,
Katalah satu hari bangunan ni jadi 80 tingkat, markas PAS. Dia kata, macam mana dia dulu asas sejarah tau. Nak tahu ni dulu masa tu dia tua dah damai. Dia duk ibadat, duk tolong PAS lebih kurang 60 tahun. Pahala berlambak nak pergi syurga terus dah. Allah dah tulis sana dah. Dia akan masuk syurga tanpa hisap. Kerana pengorbanannya sungguh. Tak makan nasi pun tolong PAS sampai terbinanya 80 tingkat. Susun pula strategi perjuangan cantik. Bagus dah. Mai syaitan dia cucuk siapa semua. Ini macam mana punya bagus ni. Dia tu pada Jerman main interview kita. You nak tahu. Inilah mula. Itu time siapa pun tak mau tolong lah. Kami 4 orang saja. Dia kata, kami lah macam nak mati-mati semua. Kami pergi minta pertolongan. Dia tu kata macam ni. Kami dihina apa semua. Dia duk main ungkit. Semua tak ada guna lah orang PAS masa tu. Kami lah semua. Macam ni tuan-tuan. Pahala yang tuan-tuan buat 80 tahun dulu. Ada orang lagi satu Boni Sepi di Kedah. Dia jaga mak dia dahsyat. Mak dia, mak mentua, pak mentua semua dia bubuh macam hospital. Berak jenis tak boleh mangkit dah. Semua jenis paralyzed, rentak semua. Dia cuci, dia lap, semua titik semua. Alhamdulillah. Kalau ikut dalam hadis tuan-tuan, dia memang ahli syurga. Dan dia akan duduk tingkatan yang tinggi macam Nabi-Nabi tuan-tuan. Tapi saya pergi di luar, saya tengok syaitan damai dia. Dia akhlak bagus, saya tengok. Syaitan duk cucuk. Orang macam mana ni? Orang dahsyat yang boleh jaga macam ni. Dia main. Itu semua syaitan tu. Dia nak cucuk tu kawan tu duk zikir. Dia cucuk orang. Bila orang puji, dia melatah. Dia melatah, dia mula bercakap. Masa tu akan berlaku ungkit. Boleh faham tak? Ungkit dia akan berlaku. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan macam ni kan. Kadang-kadang dosa ni dia nak batal lambat lagi. Kadang lagi 30 tahun. Dekat-dekat nak mati lagi 4 hari. Dia buat-buat batal semua pahala. Pipi sana, pahala apa tak ada. Maka bila ditimbang semua penuh dengan dosa, kamu akan masuk dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah itulah api yang menyala. Kita semua akan ditimbang, betul tak? Suratul Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, semua amalan kamu akan ditimbang. Syaitan akan susun strategi untuk nak bagi batai. Ada orang kata masuk syurga tanpa apa? Rahmat Allah adalah. Rahmat Allah kita tak payah doa amal lah. Dia bukan. Kita masuk syurga memang dengan pahala. Pahala tu adalah rahmat. Faham tak? Pasal apa orang duk cakap rahmat? Pasal dia mentafsir rahmat tu sempit. Pahala itu adalah rahmat Allah. Pahala itu rahmat Allah. Cepetan. Pahala itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada buat pahala banyak, kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan banyaknya pahala. Okey. Lepas tu Islam tuan-tuan kena faham, ni benda yang senang. Islam dia berasal pada satu perkataan salima. Salima ni makna dia selesa. Ni macam ni, hampa ni salima lah. Tapi bukan Islam lagi, dia baru salima. Salima makna duduk selesa. Tengok tak ada siapa kacau. Isyak balik boleh makan nasi. Nak tidur tak ada ghaflah, tak ada siapa nak kena bunuh. Siapa tak kacau, itu dia panggil salim. Salim ni dia belum Islam lagi. Dia kalau Islam dia bermula daripada perkataan aslama. Aslama makna dia menselesakan orang lain, menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain. Itu dia panggil. Dia muta'adi. Kalau belajar bahasa Arab dia panggil muta'adi. Dia ada dia maf'ulun bih. Kalau salima dia tidak ada maf'ulun bih. Dia ayat lazim. Macam tidur. Saya tidur. Hang penting diri. Hang seorang yang tidur. Nampak? Tapi tak tahulah dia penting ke apa. Dia nak pergi kerja. Saja kata pilah. Hang tidur. Saya tidur. Dia penting diri. Dia tidur seorang. Lazat tidur tu dia rasa seorang. Tapi saya menidurkan ibu saya yang sakit. Dan sakit kaki, cekang. Saya hurut-hurut dia. Saya menidur. Saya lurut kepala dia. Nampak? Itu dia panggil muta'adi. Dia menidurkan orang. Macam kita pun serupa. Kalau kamu selesa macam ni, kita kena selesakan sesama manusia. Mungkin di Gaza ke, mungkin di tempat lain. Mungkin ada orang dalam kampung ni susah kerana penyegannya cawangan kita tak servis. Mungkin ada orang miskin, dia hidup dalam tak selesa. Dia ada masalah, anak dia penagih di Sungai Aceh 3 orang. Kamu tak ambil tahu, cawangan saja buat. Tapi kamu gerak kerja tak buat, kaji selidik tak buat. Faham tak? Kamu jadi salim saya, salimah. Kamu selesa seorang-seorang. Saya duduk. Begitu. Jadi tak ada orang yang kamu tolong. Ingat, Islam aslama mensejahterakan orang lain. Kena ada perjuangan tu, baru kamu jalan Islam betul. Kalau tidak, tak ada. Ada setengah orang kata saya tak mau masuk PAS lah.
Ada orang kampung, dia tak suka duk ngempas-pas nak kena buat kerja, dia tak mau. Dia jaga anak bini dia apa semua. Yang tu Salimah. Kalau dia Aslama, dia diberitahu kat bini dia, kita tengok income kita 8,000, kita makan 2,000, 6,000 kita bagi kepada makhluk lain. Siapa yang memerlukan bantuan, kita korbankan 6,000. Kita ambil takat 2,000. Ada abang, diam. Aku tahu nak kata apa. Anak beli barang mai. Duduk dalam dia mulut tu, 2,000 sudah. Itu dia panggil Aslama. Tuan-tuan kena faham. Tu makna Islam tu. Mai kita masuk Islam, kita tak faham Islamnya tu. Ingat ha. Kalau tuan-tuan bawa motor, tengok. Dia tu macam nak pergi dulu, bagi dia pergi dulu. Kalau dalam kampung kadang-kadang, batas tu kecil ke, apa ni, parit tu kecil. Berhenti, sila-sila lalu dulu. Itu Aslama. Kamu menyenangkan dia. Kalau buat kerja macam tu banyak, kamu buat kerja Islam. Kira macam tu. Kita tengok. Ni Allah cabar, dia banyak benda pun nak ceramah berapa jam. Okey, lagi satu kamu kena jaga bila kamu mai kepada Islam, iaitu syirik. Syirik kita tengok suratul Baqarah, ayat yang paling bahaya. Ayat ni ada dua, ayat mula tu pendek, saya ambil ayat yang panjang. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada manusia, ni Tuhan macam merongok lah. Ni ayat Tuhan merongok. Ayat ni kalau kamu baca dalam Al-Quran 164 dan 165. 164, 165, 166, 167. 166. Kamu akan baca, dia mula dengan 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Mula-mula Tuhan cerita jasa dia. Kamu tengok, baca Quran, kalau kamu boleh faham, kamu akan menangis. Aku ni tak ada guna punya hamba. Kamu dirasa lagu tu. Tengok macam mana keluhan Tuhan. Tuhan dia tak mengeluh lah. Seakan-akan kita baca macam Tuhan tu dia mengeluh. Wa minan, Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi, semua aku buat, dia kata. Hampa duduk saja, relax, oksigen dah ada. Hampa tidur macam bos. Tuan-tuan, saat ni semua nak balik ni macam bos tau. Tak mana siapa bos? Tuhan ke kita? Kita bos. Tak mana kamu bos? Saat ni balik, adakah hampa duduk zikir tengah tidur? Tak ada. Hampa selimut macam tu, hampa tidur. Siapa duk jaga dah hampa bagi jalan pimai-pimai? Tanaman hampa padi siapa jaga? Kelapa sawit siapa jaga? Anak hampa di bilik yang lain. Lipan tak menggigit siapa jaga? Allah. Allah jadi macam kerja kat kita pula. Inna fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada pertukaran malam esok jadi siang. Tadi siang tukar mai malam. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Kapal yang berlayar di laut, yanfa'un nas, memberi kegunaan untuk kita. Kalau beras Thailand tu tak mai, rumah hampa tak ada beras, hampa harap beras Batus, tak boleh, tak cukup. Itu dia panggil yanfa'un nas. Kapal duk jalan tu semua ada rahmat Allah, pertolongan Allah. Allah punya pertolongan tolong kita. Ni Allah merongok. Allah duk cerita dia punya jasa. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in min ma'. Dari langit pula wahai manusia, wahai ahli pas. Aku buat turun hujan pula bagi kat hampa. Tu pokok-pokok, mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Pokok padi yang tak berapa segang, kena air hujan, aku nak bagi hampa makan pokok padi itu. Maka keluarlah buah dia. Maka hiduplah padi kamu. Maka hiduplah tanah kamu. Wabassa fiha min kulli dabbah. Kemudian makanan-makanan pokok-pokok tu ada yang jadi rumput dan lembu boleh makan, kita boleh dapat lauk buat daging pula. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Kemudian pertukaran inilah, angin lah, awan lah, semua apa semua yang berlaku. Dia kata, benda ini kalau kamu faham ayat ini, kamu akan nampak kebesaran aku. Ini ayat ni. Tapi kemudian habis Allah baca ayat ni, Allah mai meleleh air mata Tuhan. Macam Allah Tuhan meleleh air mata. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Aku dah bagi macam tu kat hampa manusia macam-macam. Kemudian ada manusia dia suka ambil makhluk yang aku cipta sendiri. Hamba aku, dia buat andada, persamaan dengan aku. Salah satu kita duk buat, kita duk puji tu agung kita, Duli yang maha mulia. Duli tu hamba tahu maksud apa? Habuk di tapak kaki raja tu. Habuk baru maha mulia. Kaki dia
termaha mulia. Kepala dia maha termulia, teragung mulia. Ini semua kerja dalam kitab agama Hindu dulu. Yang mana masa bila Islam dia kata rakyat semua kena ikut Islam. Beta tidak kekalkan beta. Sebab tu gundik duk berlaku juga, tengok. Walaupun Islam masuk di negara kita lama, gundik pelacuran jenis tu masih berada juga. Dia suka di kampung dia nak ambil anak dara siapa. Siapa tak bagi, dia tak bagi masuk dalam negeri. Dulu macam Teri Mekis, dia nak kahwin dengan Mazwin, dia halau tak bagi. Geramnya pasal. Jenis raja sesat macam tu. Tu pun ketua agama negeri Perak juga. Dia macam tu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Aku bagi macam tu punya jasa, aku punya banyak. Tidur sani balik selimut macam tu. Aku kena jaga daripada malam sampai pagi dia punya peredaran darah. Lepas tu dia ambil orang lain bagi sama dengan aku. Nak minta doa, dia pergi minta doa kat kawan tu. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah kami sembah. Ya Allah kepada engkau minta pertolongan. Tapi dia pergi minta kat sana juga. Dia pergi dapatlah mana ustaz, mana ke jenis sesat ke, jenis apa dia tu. Ni hang pakai tangkai ni. Hang bila mau kalau nak bagi rezeki lebih hancur. Itu semua jenis andada. Andada makna dia, kalau tuan-tuan tengok dalam kamus andada makna setara. Sama. Bagi sama dengan Tuhan. Bagi sama dengan Tuhan. Nak bagi lebih tak boleh. Tuan-tuan buat macam mana dia tak boleh lebih. Kerana Allah punya makam dia terlampau tinggi. Faham tak? Andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia suka makhluk tu, sayang dia macam sayang aku. Ni kira ayat Tuhan Muhammad. Habis dia Allah cerita jasa dia. Allah kata ada juga manusia, aku dah bagi jasa macam ni, aku tolong dia, bagi rezeki macam ni kat dia semua. Dia ambil orang biasa, makhluk ni, hak tak ada kuasa ni, dia hormat, dia sayang macam sayang aku. Allah kecil. Orang tu jauh hati lah. Tapi tak apa kata Allah. Undang-undang aku hampa tak mau pakai di Malaysia. Hampa pakai undang-undang law right. Law right tu andada lah. Tuan-tuan faham law right? Tuan-tuan bisa dengar ustaz-ustaz banyak nak cerita. Itulah andada. Allah bagi Quran untuk kita amal di Malaysia. Tapi UMNO menggunakan law right sebagai andada. Syirik. Syirik ni kita tak mau kata kapiang. Macam orang marah. Syirik ni siapa ada, dia tak bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bertobat. Kena ambil Quran sebagai undang-undang. Tapi Allah kata tak apa. Hampa hormat benda lain, hampa sayang benda lain macam aku. Hampa buat persamaan aku dengan benda yang tak ada harga. Allah kata tak apa. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Tapi tak apa, aku ada satu orang lagi. Nama dia mukmin. Walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Dia sangat sayang ke aku. Hampa tak mau pirang berambut, dia kata. Aku ada orang beriman. Kerana tuan-tuan kalau baca sifat orang beriman, salah satu sifat orang beriman, dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. 24 jam dia sentiasa memuji Allah. Saya baca satu hadis, nanti tuan-tuan boleh balik pergi amal benda ni. Jangan tak amal. Tuan-tuan, balik pergi amal hadis ni kalau boleh. Tuan-tuan lihat hadis ni, saya tengok. Kita cuba. Hai, happy dah. Dalam kitab Yusul Qardawi, hadis ni kita lihat. Bukan. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan, hadis sahih. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Benda ni berlaku apabila Abu Bakar dengan Hanzalah. Depa duduk-duduk orang, depa berasa depa kapiak. Sahabat dia macam tu. Abu Bakar Siddiq, tak payah saya cerita dia punya pengorbanan. Reta boleh bagi semua. Bukan macam hampa. Tabung pas ingat sebulan RM12 apa, tu pun tak tentu. Faham tak? Tabung perjuangan markas kita ke apa, boleh bagi 200 sebulan. Gaji 1,200, bagi 200, tinggal 1,000. Kalau berikut Abu Bakar susah semua. Kalau ikut Umar pun setengah, 1,200, 600. Aku mau Islam maju di Sungai Aceh. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Abu Bakar terasa dia macam kapiak.
Hanzalah pun terasa dia macam kapiak. Dia kata, bila aku duduk depan Nabi, dia kata, dengar Nabi khutbah, bergerun, takut. Bila balik pergi ke anak bini, dia kata, rasa macam seronok, macam lupa kegerunan tadi. Gerun tadi hilang. Nabi kata, bukan. Nabi kata, aku Nabi ni manusia paling bagus. Demi zat yang diriku dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya andai kata kamu disiplinkan, iaitu bila aku bagi tahu tentang Islam, macam apa? Hamba ni bagus, kita tengok. Alhamdulillah. Penang ni orang teruk sikit. Suka sembang. Bila dengar wahyu Allah, tumpu betul-betul. Disiplin. Mau nak tahu kesalahan diri, nak buat perubahan. Itu dia panggil disiplin. Bila Rasulullah duk bagi tahu tentang Islam, kamu disiplinkan diri kamu terhadap yang pernah kamu dengar ketika bersama dengan aku. Sebab itu kita kalau duduk, kalau orang tafsir Quran ke apa, cakap pasal agama. Tapi kalau main ustaz mengarut, tak boleh nak buat macam mana lah. Ada ustaz hampa, aku tak tahulah. Ustaz ni pun hampa kenal. Kami di baru ni, kami halau dah sekok di sana. Kerja dia merosak kampung perempuan. Anak ustaz, aku tak mahu nama ustaz tu, ustaz ni orang tak Minang dia. Banyak orang kenal. Dia paling takut, saya rasa insya-Allah dekat saya kot Penang. Dia kau mengajak saya berdiri tu, dia lari. Dia lari. Dia penipu sah. Dan dia lari pergi Melaka. Dia mengajak tasawuf. Saya dah 20 tahun dulu saya mengamuk dalam masjid, bagi tahu. Dia pun tak mau nak dengar. Lah ni alhamdulillah dia pun dengar. Bila dia satu kontraktor punya anak tu dia buat. Dia pun buat satu kenduri di Sungai Petani. Dia dapat dedahkan benda tu secara terbuka pada ibu bapa. Ibu bapa baling kursi-kursi meja sekolah agama tu. Boleh patau. Dia ada satu kelas tarbiyah punya bilik apa semua. Dia duk panggil budak-budak perempuan tu hurut. Kata dia hurut perempuan tu kan macam mana tak tahulah. Dia betul-betul. Dia pun banyak pahaman macam tu. Dia mengaji pondok. Dia pun suka duk hormat tok guru macam tu. Aku hampa baling kasut pun kutimai juga. Cakap betul-betul. Yang ni semua tak penting. Yang penting kita kena duduk di dalam perjuangan Islam. Yang tu penting. Hormat-hormat ni tak hormat pun tak apa. Tak ni hampa pergi makan, aku depan ni pun aku makan. InsyaAllah. Aku mau penting hampa dengar. Dengar Islam. Hampa sayang Quran. Hampa mau Islam. Hampa mau pas. Yang tu yang penting. Kita mau. Kata Nabi, demi zat diriku dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya bila kamu tekun dengar betul-betul apa Nabi duk bagi tahu, dan juga kamu tekun selepas dah dengar, kamu tekun berzikir memuji Allah. Kamu kena dengar. Bila kita mendengar akan apa-apalah tafsir Quran, apa-apa semua, cari pun kena cari betul-betul lah. Kadang guru kadang merepek juga, kadang-kadang setengah-setengah ni. Dia sendiri tak faham Islam. Ada guru setengah tak mau duduk ngampai. Ada dia macam tu. Guru ni dia sunnah lah apa semua. Hei, hang duk merepek. Hang cari mai satu jamaah Islam yang bagus berapa? Hampa panggil mai. Aku nak debat. Aku nak kata hang merapu punya ustaz. Semua ustaz kena duduk dengan PAS. Tidak ada satu perjuangan yang macam PAS. Ada PAS mengarut. Mengarut tu bukan orang dia. Hang tengok perlembagaan PAS macam mana. Tuan-tuan, jangan sekali-kali ikut nak terkelencong ke, tak mau tolong PAS ke apa tuan-tuan. Takut kamu akan mati terkeluar pada Islam tuan-tuan. Kita kena ada jamaah tuan-tuan. Siapa tak faham kita duduk, kita muzakarah. Kita biar. Kita nak buka ayat Quran slide. Kalau ada ustaz apa sini mai. Tak ada ustaz-ustaz jenis tu, dia berasa macam dia macam apa dah. Sana jenis mengaji ni, jenis tahu hadis sahih, hadis ni apa semua. Jenis macam ni. Kerja tak ada terang mana dia buat, mengarut. Dia tak ambil tahu pasal masyarakat. Orang duk murtad apa, dia tak ambil tahu. Dia pergi di masjid, surah duk gempang dengan ilmu dia yang tu semua. Cukup penyegan. Tak ada jenis syok nak kata ke orang ni. Aku boleh ceramah aku tu, hampa tak bagi duit, tak apa. Muhammad hentam, kamu tak betul, kamu tahu. Kamu bercanggah dengan hadis. Hadis yang kamu pakai itu tak lemah lah apa semua. Jenis tu pun ada di Penang. Cukup banyak jenis tu. Bila kita duduk dekat dia, kita tengok dia kerja apa, tak buat. Dia duduk beletiak lagu tu. Penyegan. Kejatuhan Islam dia tak ambil tahu semua. Tuan-tuan, saya pesan lagi sekali. Jangan lari pada PAS. Orang UMNO yang dengar, silam mai kat PAS. Tinggallah UMNO tu merepek dengan bati. Saya betul. Okey. Dan juga tekun berzikir. Ingat, lepas kita dengar ni, macam hampa dengar ni, aku ajak hampa betul-betul ikut Islam apa semua. Lepas tu hampa kena start berzikir. Kalau tidak, syaitan nanti tipu hampa. Boleh pakai ustaz tu. Boleh pakai dah ustaz tu. Jaga dia tipu. Bila kamu berzikir, syaitan tak boleh tipu hampa. Ingat? Allahu Akbar. Sebab tu dia kata, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu bila-bila masa sentiasa memuji Allah, sentiasa ingat dengan Allah
Mereka buat apa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia duk fikir kepandaian Tuhan. Tuhan mencipta 7 petala langit dan bumi. Dia bila-bila tengok apa, dia nampak kebesaran Allah. Tengok pokok, nampak kebesaran Allah. Tengok apa-apa kemajuan, nampak kebesaran Allah. Ada sahabat kita menang pilihan raya, contoh pokok BN, kena habis duit pertaruhan. Allahu Akbar. Dia tak puji calon tu. Kita kalau duduk, kita yang ada sifat syirik ni mula, calon kita ni apa, dia duduk kira ke calon dia tak. Faham tak? Puji Allah dulu, solat sunat dulu, puasa ke 3 hari dulu, apa ke semua. Ambil duit dalam bank sikit, pergi bagi ke orang miskin, tanda bersyukur kepada Allah. Barulah fikir semua. Ni duk fikir ni, duk puji makhluk ni. Jaga dia. Mereka juga tekun berzikir. Siapa buat perangai macam ni,